اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dan dengan inayah dan taufiknya kita dapat bertemu lagi kuliah pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita atau buka untuk kita mudah faham, dan mudah-mudahan majlis kita ini diberkati oleh Allah SWT. Terus kita kepada sambungan pengajian kita pada yang lalu, iaitu pada katanya dan atas keluarganya, situ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ismail bin Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan atas keluarganya, dan atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad, dan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, sebaik-baik ini umat. Ini ataf. Kalau tata bahasa Arabnya ataf pada rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan dan kesejahteraan atas semula makhluk Nabi Muhammad dan atas keluarganya, dia panggil ataf. Maknanya rahmat Tuhan juga ke atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat ini diterjemah daripada wassalam. Kalau Arabnya wassalatu wassalam, tapi Syekh Ismail terjemah dan rahmat Tuhan dan kesejahteraan. Sejahtera itu terjemah daripada salam, rahmat terjemah daripada salah. Kerana salah kalau datang daripada Allah dipanggil rahmat. Kalau salah itu daripada malaikat dipanggil istighfar, dia minta ampun. Kalau salah itu daripada manusia dipanggil doa, berdoa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat selawat ke atas Nabi. Selawat Allah ke atas Nabi maknanya rahmat. Selawat malaikat ke atas Nabi maknanya menuntut keampunan. Kalau kita pula selawat kepada Nabi maknanya kita berdoa. Itu. Ini atas kata Abu Isa At-Tirmizi, Imam Tirmizi. Dan riwayat pula daripada Sufyan As-Sauri, katanya selawat Allah, salatullah rahmah. As-salah minallah rahmah. Salah daripada Allah maknanya rahmat. Ini kata Imam Tirmizi. Dan as-salah minal malaikah bermakna al-istighfar, minta ampun. Sebab tu pada Tuan Pengarang terjemah rahmat Tuhan. Dan atas, ini dan rahmat Tuhan atas keluarganya, keluarga Nabi, dan sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi. Itu keluarga Nabi. Kalau bab zakat, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Itu di sisi mazhab kita Imam Syafi'i. Banu Hashim dan Banu Muttalib, itu keluarga Nabi. Bila sebut perbahasan tentang zakat, adakah keluarga Nabi itu layak mengambil atau tidak, keluarga itu maknanya Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kalau mazhab Malik, Banu Hashim saja. Begitu juga mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bila sebut keluarga, Banu Hashim semata-mata. Kalau mazhab Syafi'i, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dan mazhab Hanafi tambah lagi, selain pada Banu Hashim dan Banu Muttalib, Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Uqail, wa Alu Abbas, wa Alu Haris. Banyak lagi. Itu kalau mazhab Hanafi dia tambah lagi. Sebab tu mazhab Hanafi ini banyak sangat Said dia kira keluarga itu luas lagi. Makna keluarga Nabi ni luas lagi dari si pandangan mereka. Itu dalam mazhab Hanafi. Selain pada Banu Hashim, Banu Muttalib,
keluarga Ja'far, keluarga Uqail, keluarga Abbas, keluarga Al-Haris. Itu pada bab zakat. Tapi di sini bukan. Bila termasuk dalam mukadimah, dalam doa, maka dia akan terkena kepada setiap mukmin. Keluarga Nabi pada bab memuji, babul madah. Tadi babul zakat. Kalau babul madah, kullu mu'minin taqiyin, setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, itu dia panggil keluarga Nabi. Ini Imam Nawawi sini pilih. Imam Nawawi dia cenderung kepada maksud keluarga dalam mukadimah kitab ini yang disebut dalam kitab-kitab ataupun di dalam syarahan, dalam khutbah dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, dia terkena kepada kullu mu'minin taqiyin, setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT. Ada hadis Al Muhammad kullu taqiyin, keluarga Muhammad ni setiap yang bertakwa. Ini kalau bab memuji. Kalau memuji. Kalau bab doa. Kalau bab doa apa dah? Dalam permintaan kita tu kita sebut keluarga Nabi. Dia panggil kullu mu'minin, setiap orang mukmin walau asian, walaupun dia asi, walaupun dia tadi ni asi, derhaka kepada Allah SWT, walaupun dia ni orang yang buat dosa, masuk juga. Sebab dalam bab doa ini, orang yang berdosa terlebih perlu kepada kita berdoa kepada mereka. Jadi ikutlah, ikut tempat, ikut bab. Ini keluarga Nabi dan sahabatnya, sahabat Nabi. Sahabatnya, sahabat Nabi ini dipanggil ataf am, ke atas khas. Ataf am kepada khas. Sahabatnya am, keluarga itu khas. Bukan semua keluarga itu sahabat. Tetapi bila keluarga, kalau dia bersempat bertemu dengan Nabi SAW, maka dipanggil sahabat. Keluarga lagi sahabat. Macam Ibnu Abbas, Abbas sendiri, itu dipanggil keluarga lagi sahabat. Sahabat tu umum, keluarga itu khas. Kalau pondok dikira, dan ni ataf kepada keluarga, dipanggil ataf am ke atas khas. Mana sahabat itu am, keluarga itu khas. Tak semesti keluarga itu, tak semestinya sahabat itu keluarga. Tapi keluarga itu dia boleh jadi sahabat. Itu dia panggil umum wa khusus mutlak. Setiap Rasul Nabi, setiap Nabi, tak semestinya Rasul. Siapa itu sahabat Nabi? Saya tak perlu sebutlah sahabat Nabi ni, banyak dihuraikan. Dan sahabatnya, sahabat Nabi SAW sebaik-baik ini umat. Ini dia kembali kepada sahabat. Sebaik-baik ini umat, umat yang paling baik. Itu wasahbu khairul quruni fastami. Ini kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wasahbu khairul quruni fastami. Sahabat Nabi ini sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa. Fastami, hendaklah kamu dengar. Yani hendaklah kamu dengar sahabat Nabi ini sebaik-baik kurun. Patabi'un liman tabi'. Kemudiannya tabi'in. Kemudiannya tabi'un liman tabi'. Orang yang mengikut para tabi'in yang dipanggil tabi'in. Ini sebaik-baik. Khair ummati, dalam hadis sebaik-baik umatku al-qarnul ladzina yalunani. Sebaik-baik zaman ialah zaman orang yang menyusuli zamanku. Selepas aku wafat, zaman itu dipanggil sebaik-baik zaman, sebaik-baik kurun. Itulah zaman para sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudiannya zaman yang menyusuli zaman para sahabat, yang ikut pada zaman sahabat selepas pada itu, mana? Iaitulah tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudiannya zaman selepas daripada tabi'in, iaitulah tabi'in. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada riwayat yang lain, selepas pada itu binasa lah, wasak lah. Umat-umat yang selepas pada itu wasak. Ini sebaik-baik ini umat. Dan dalam kategori sahabat-sahabat ni pula, bukan semuanya setaraf, bukan semuanya sama pada pihak lebih. Dia berlebih kurang.
Kan? Ada yang lebih sikit, ada yang lain kurang sikit. Wa khairuhum man wuliyal khilafah. Sebaik-baik sahabat mereka yang dilantik menjadi khalifah. Wa amruhum fil fadli kal khilafah. Tentang urusan mereka, tentang hal keadaan mereka, mana yang lebih tinggi menurut tertib khilafah. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali mengikut turutan khilafah. Baik, sebaik-baik sahabat ialah sahabat yang dilantik jadi khalifah. Kemudian di antara khalifah tu pula mana yang lebihnya ikut turutan. Nah itu. Ini Syiah Ahmad, Sayyidina Ali belakang. Nanti cerita nanti. Kita Syiah nanti. Wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Lepas pada itu siapa lagi? Yalihumu qaumun kiramun bararah. Menyusuli sahabat-sahabat yang menjadi khalifah ini pada pihak baiknya. Yalihumu qaumun kiramun bararah, ialah satu kaum yang mulia lagi baik sekali. Iddatuhum situ tamamul asyarah, bilangan mereka 6 daripada yang 10. Maknanya campur. Nampak ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, campur lagi 6. Ini yang dia panggil 10 sahabat yang diberitakan berita gembira bahawa mereka ini masuk dalam syurga Allah SWT. Itu dia panggil yalihumu qaumun kiramun bararah, iddatuhum situ tamamul asyarah. Bilangan mereka 6 pelengkap bagi 10. Mana? Campur yang 4 yang saya sebut tadi, khalifah yang 4 tadi. Itu hadis yang masyhur. Nabi sebut Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Osman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Ini al-mubasysyirin bil jannah, sahabat-sahabat yang kita gembira dengan syurga. Dalam hadis itu sendiri pun Sayyidina Ali ikut turutan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih. Nabi sebut dulu Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Osman fil jannah, wa Ali fil jannah. Jadi situ tak salah. Jadi kalau ada golongan yang ta'assub lebih dengan Sayyidina Ali, kenapa kamu sebut Sayyidina Ali nombor 4? Dah, hadis pun Nabi sebut. Nabi sebut ikut turutan. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Osman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bin Awwam fil jannah, wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah. Itu. Jadi sahabat yang paling mulia ialah yang 4 itu. Sahabat yang khalifah. Yang 4 itu mana yang paling mulia? Ikut turutan. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Osman, kemudian Sayyidina Ali. Selepas pada itu 6 lagi yang pelengkap, 6 lagi yang menjadi 10 sahabat yang telah diberitakan bahawa mereka ini ahli syurga. Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Itu. Selepas pada itu ada lagi fa ahlu badrinil azim syani, fa ahlu Uhud babi'atir ridwan. Selepas daripada 10 sahabat yang diberitakan berita gembira kepada mereka masuk syurga, fa ahlu badrinil azim syani, ialah ahli Uhud. Sahabat-sahabat yang pernah menyertai perang Uhud. Perang Badar. Fa ahlu badrinil azim syani, ialah ahli Badar. Mana sahabat-sahabat yang pernah menyertai peperangan Badar, ini sahabat-sahabat yang paling mulia, yang paling baik. Selepas daripada sahabat yang 10 yang diberitakan dengan syurga. Fa ahlu Uhud babi'atir ridwani, kemudian baru ahli Uhud. Sahabat-sahabat yang pernah menyertai perang Uhud, ahli Badar dulu, kemudiannya ahli Uhud, kemudiannya bi'atur ridwan, sahabat-sahabat yang pernah mengangkat janji setia dengan Nabi di bawah pokok Ridwan, perjanjian Hudaibiyah, iaitu di pokok dipanggil bi'atur ridwan, bi'ah ar-ridwan. Selepas pada itu tak tahu dah. Ulama kata ikutlah. Kata si ulama tambah, ialah sahabat yang pernah semayang dengan Nabi 2 kiblat. Kan Nabi pernah satu masa Nabi semayang 2 kiblat. Nabi tengah semayang,
Allah kata apa? Wali wajhaka syatrul masjidil haram. Kamu palinglah wajah kau ke Masjidil Haram. Sekarang ni bagi masjid kiblatain. Sahabat yang pernah semayang 2 kiblat dalam satu semayang. Selepas pada itu, masing-masing lah ikut pada amalan mereka. Itu. Ini ada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu turutan dia. Sahabat cukup hebat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah redha, Allah suka terhadap orang-orang mukmin yang telah mengangkat janji setia dengan engkau di bawah pokok. Itulah bi'atul ridwan. Sebab kita senyaplah daripada mencaci sahabat, daripada mencela sahabat. Cukup situ. Dan sahabat-sahabatnya sebaik-baik ini ummah. Sebaik-baik ini umat. Dan sebersih-bersih kelasan. Sebersih-bersih kelasan. Oh, ni hak kelas. Terkelas. Hebat juga. Sebersih-bersih kelasan. Kelasan ni nisbah Allah. Nisbah pada Allah. Mereka ni sebersih-bersih kelasan. Kelasan pun boleh kita kata, dan boleh juga maknanya pilihan. Sebersih-bersih pilihan. Kelasan ni ikut terjemah yang tepat, kalau dalam bahasa Arab dipanggil al-mujtaba. Ijtiba. Itu makna al-mujtaba. Al-mujtaba maknanya yang terkelas. Lepas tu Imam At-Tahawi pernah menyebut dalam akidah dia, wa anna Muhammadan abduhul Mustafa. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba Allah yang terpilih. Wa nabiyul mujtaba, dan Nabi Allah yang mujtaba. Mujtaba ni yang terkelas. Kelas. Wa rasuluhul murtada, dan Rasul Allah yang murtada, yang diridai. Muhammad abduhul Mustafa wa nabiyul mujtaba wa rasuluhul murtada. Jadi kelasan ini diterjemah daripada mujtaba. Tapi kata semua ulama, mujtaba itu dengan makna Mustafa, muradif, mutaradifat, maknanya sama arti. Mujtaba dengan Mustafa, yang terpilih. Itu. Ini maknanya sebersih-bersih kelasan. Kata Singapura bubu, kelasan pilihan. Kerana pilihan yang bersih. Sebersih-bersih kelasan, yakni pilihan yang bersih. Ini dia panggil terlebih mubalaghah daripada pilih. Lebih daripada pilih lagi. Bila sebut sebersih-bersih kelasan, tak ada tandingan. Itu. Baik. Sebab itu kata ulama, kesempurnaan makhluk itu, sempurnanya makhluk itu, sejauh mana kesungguhan makhluk itu dengan sifat kehambaannya kepada Allah SWT. Sempurnanya makhluk, sejauh mana bersungguhnya dia tadi ini melaksanakan sifat kehambaan dia kepada Allah. Sebab tu para sahabat ini memang mereka ni hamba Allah. Mereka ni betul-betul mengabdikan diri kepada Allah SWT. La yakunul abdu abdan ma lam ya'rif rabbahu. La yakunul abdu abdan, tidaklah seorang hamba itu menjadi hamba ma lam ya'rif rabbahu, selama beliau tidak kenal Tuhannya. Tak kenal Tuhannya tadi birrububiyah, dengan rububiyah Allah. Wa nafsu, dan dia tidak kenal dirinya bil ubudiyah, dengan kehambaan. La yakunul abdu abdan, tidaklah seorang hamba itu menjadi hamba Allah ma lam ya'rif rabbahu, selama beliau tidak kenal Tuhannya birrububiyah, dengan Rabbnya, Tuhannya. Wa nafsu, dan dia tidak kenal dirinya bil ubudiyah, dengan hambanya dia kepada Allah SWT. Itu. Habis itu.
Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada 4 perkara. Pertamanya dia mengucap bismillah, kemudiannya alhamdulillah, kemudiannya ucapan rahmat dan sejahtera. Ini kemudian daripada itu. Kalau nak baca kitab Arab, kitab Jawi ke, itu kaedah dia. Mana-mana kitab kalau jumpa adapun selepas daripada itu, senang saja hafal. Selepas daripada ucapan bismillah, alhamdulillah dan selawat dan salam, itu senang saja. Kalau Arab kan, amma ba'du, ba'dal basmalah walhamdalah wassalat wassalam. Selepas mengucap basmalah, selepas mengucap alhamdulillah, selepas mengucap selawat dan salam. Jangan cari lama. Adapun kemudian beritu, banyak ni. Tak, senang saja. Selepas daripada bismillah, selepas daripada ucapan alhamdulillah, selepas daripada ucapan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi. Itu. Pondok ilmu turas di majib itu dia jaga. Itu dia cari. Nya dia cari. Kemudian daripada itu, selepas itu dia cari. Juga pun dia cari. Dia tak tinggal walau satu. Ni juga. Selepas itu mana kita tak tahu. Pondok dia cari. Silat ada pondok, silat buhnya je tinggal. Tinggal. Kalau ketua mutalaah ni maknanya hak yang yang duk mengajar dalam pondok tu. Silat domain je. Anak murid turun di pondok. Baca-baca mana tak tahu, turun guru-guru turun pondok tak mengaji lah. Budak pondok dia jangan kerah. Dia tak mengaji lah. Silat taknya. Jangan silat taknya ni silat bahaya. Itu kudu cerita kan. Cukur kepalanya, kepala budak dicukur kepala kambing. Dicukur kepala kambing. Silat letaknya. Maka cukurlah kepalanya. Kalau budak dilahirkan, apabila sampai umurnya 7 hari, maka sunat. Sunat diakikahkan dan dengan seekor kambing, dan cukur kepalanya. Kepalanya hak paling dekat sekali kambing, kepala kambing. Silatnya barangkali jadi semua mana saya ngaji tu semua tu cerita kan. Cukur disembelih dengan seumpama seekor kambing. Kalau anak lakinya 2 kambing, dan cukur kepalanya. Cukur tak asalnya kepalanya anak lain tak. Nya paling dekat sekali kambing, cukur kepala kambing. Tengok cukur kepala kambing, tak pasal kambing kena cukur kepala. Apa silap taknya. Jaga. Tapi dengan universiti tak boleh begitu. Lambat. Dia nak ngaji cara kitab tu lah ini. Dia kena lambat, dia tak ada cepat. Cepat dia mengajar. Saya tak mahu. Kalau ustaz baca habis khatam, saya tak mahu lah. Cari orang lain. Kalau mengaji bukan macam tu. Tapi mengaji cara pondok ni, kalau habis satu, kitab lain datang saja. Kalau Baqarah ni habis, saya jamin Baridah ke Ayatul Najim, semua kitab boleh baca. Tapi syarat baca ni kena baca satu-satu. Kitab lain boleh mengaji lah. Dia bukan perlu mengaji banyak, mengaji satu je. Tapi syarat dia kena guru dia, dan guru tu kena hurai. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada 4 perkara, maka tatkala adalah pada tahun 1335 Hijrah, maka tatkala adalah pada tahun 1335 menuntuti, meminta daripada hamba, kata Tuan Syekh, oleh setengah-setengah saudara yang adalah hamba ini dhaifnya. Dhaif, tetamu. Dhaif, tetamu bahasa Arab kita panggil dhaif. Kita apa? D-A-I-F lah. Dif. D-I-F lah. D-I-F. Kalau dhaif ni pula tu. Makna ni pula. Dif. Yang kalau bahasa Arab dhaif, tak apalah diubah kepada bahasa Melayu, kita tak boleh nak bangkang lah. Dhaif. Kalau bahasa Arabnya dhaif ataupun dif. Ada ain situ.
Oh, Masya Allah, silap lah. Buang ain. Itu ain pula bukan silap. Baru. Kalau ada dan nampak lain dengan teks saya ni, dia tahu. Sebab bila cetak ni dia makin silap. Tadi pun saya silap sebut. Saya lupa sebut. Dan atas keluarganya, dalam nuskah lama, keluarga ni tidak ada alif. Kaf, lam, waw, ra, ga, alifnya. Dia tidak ada keluarga, bukan? Itu apa dia? Ada alif kan? Nuskah lama, dia tidak ada alif. Bila saya cek nuskah lama, semua tidak ada. Kalau yang ada pun, tapi yang ada alif pun nuskah lama juga. Kemudian pada itu, selepas pada Tok Wu Syekh Ismail tak ada. Guru saya pernah sebut, Tok Wu Haji Rahman, Gua Payang. Dia kata pada ejuk jaga keluarga ni jangan buat alif. Dia tak bagi buat alif. Tak nak. Keluarga maknanya dia memberi waham makna terjemah daripada khuruj. Khuruj makna keluar. Dia kata tak buang alif jadi keluarga. Tak bunyi keluar. Keluarga dia tak mau. Wallahu a'lam. Itu tapi itu tak payah teruk gaduh lah. Itu pendapat dia. Dia cukup jaga. Tu pada ni Syekh Ismail ni dia cukup jaga bahasa. Dan kita kena ikut sebab mereka orang dulu. Mereka boleh tahu lagi bahasa-bahasa ni. Nanti kita baca lambar. Tu saya nak kena cerita nanti. Taifu nak kena cerita. Lepas tu kita mengaji ni, saya sebut dah pada dulu. Kita mengaji ilmu Usuluddin dan kita akan mengaji bahasa Melayu dan kita bahasa Melayu klasik. Dan kita akan mengaji juga bahasa Arab. Macam tadi kelasan diterjemah daripada terjemah yang tepat ijtibah je dan mujtabah, itu kelas. Macam ni keluarga, kalau saya mengaji guru saya pun nuskah dia pun ada alif. Dia kata kalau nuskah lama memang tidak ada alif, memang saya ada 3 nuskah lama yang memang tidak ada alif. Kalau yang ada, Syekh Ismail kata apa? Buang alif tu. Kenapa? Memberi waham makna khuruj. Tu pada ni dia kalau surat tu saya cerita, kalau surat anak murid dia hantar kepada dia di Mekah, sampai surat tu dia Arab dulu. Dia buka baca isi dia Arab dulu. Ni apa ni? Sebut tak betul. Hidup beletiak. Kita panggil beletiak. Hidup beletiak dulu. Ni apa ni? Kamu kalau Arab lagi, dia pakar Arab. Arab ni dia kepala. Kalau Muni Labib ni kepala dia. Tu pada Allah. Hak Melayu tu pun. Tanjung Malim tu, saya ingat tu saya tu Tanjung Malim tu dia kata bukan kena terjemah Tanjung Malim min alif lam mim. Dia pergi Tanjung Malim dulu tulis Malim min alif lam mim. Dia marah kan. Kadang-kadang kalau orang tulis silap, dia kata ni Tanjung Malim, disebut Tanjung Malim. Lepas dia Arab dulu apa semua dulu, dia kritik baru dia baca. Baru dia baca. Baru dia gitu. Jadi kalau siapa yang dah surat tu sampai kena, nanti kena kena dia jaga. Bahasa dia jaga. Tak mak Arab lagi. Jangan. Orang buat kalang kitab tajuk, nak tajuk bahasa Arab tu kena bagi letak kat dia. Nanti dia faham. Syekh Wan Ismail. Muni Labib ni kalau kitab tata bahasa Arab yang paling besar sekali Muni Labib. Muni Labib ni min berapa puluh makna. Min daripada berapa puluh makna. Ila berapa puluh makna. Ala banyak makna. Kita itu hantarnya. Min ila ana kharaj tu min ila an ikut suka yang ala, ikut suka yang. Kadang-kadang kita bukan tahu Allah tu makna macam dia istilah Adam ani mudarat pada. Udu alayya. Kita suruh Arab. Udu alayya. Arab kata apa? Doa. Kalau doa ala, mana doa minta mudarat. Kalau udu li. Lu ni, li ni lam lil manfaat. Lam lil manfaat. Ala lil mudarrah. Ala ni makna mudarat. Lepas kalau orang kafir bisalam itu alaik. Alaik tu mana tahu dah? Selakar. Allah mana mudarat. Kita, ya Syekh, udu alayya. Syekh, kita kena. Syekh tak aku nak buang biasa minta doa bagi binasa. Dia faham dia minta binasa. Dah, udu li. Li ni lil manfaat. Lam lil manfaat. Tunggu pada ni, Muni Labib di kepala, hafal. Muni Labib bayar ni. Kalau Ibnu Akil tak boleh faham, jangan duk mengaji Muni Labib. Jangan tanya saya, Muni Labib nak mengaji jangan. Hak tu payah. Sampai di pondok pun tak ada guru boleh mengajar. Tunggu pondok sini pun tak berani. Muni Labib tak berani. Ibnu Akil boleh jaga.
Ashmuni boleh garang. Kalau Muni Labib tak berani. Dia di kepala. Tu pada tu kata hebat dia. Si tak mau cerita panjang jadi lari lah. Kita dah 11 kali. Nak cerita kehebatan pada ni Allah Akbar. Sampai Arab tabik dia. Kalau siapa yang beritahu macam ni, Syekh Ismail. Arab tak berani lah. Syed Alawi ke, Syed Amin Kutubi ke, Syekh Yasin pada ni tak berani. Kalau pada tak berani. Kalau Syekh Ismail pun tak berani. Pada ni kopi aku tak pakai mengajar, pakai baju panah, pakai kain melekat. Kepala botak dia mengajar. Rumah dia. Syekh Yasin mari dengar mengajar. Syekh Yasin pada ni, tak pernah aku jumpa orang alim macam ni. Kalau Bakurah dia mengajar, guru saya pernah cerita, daripada pukul 7 sampai 12 tengah hari, satu baris. Naik ke langit. Mala yazal adani mufaf bagi 12 habis. Wallah alam sebagai. Bau sebagai. Allah hebat. Lepas tu dia kata bila dia mengajar Al-Quran, kan? Dia mengajar Al-Quran ramai. Dia bila dia mula mengajar Al-Quran ramai. Tapi nanti orang tak faham sekolah terlalu tinggi bahasan. Kalau saya mengajar ni bukan tinggi ni, kalau dia ada Allah, kan? Dia tengok budak ni mengajar tara ni, kan? Kalau dia ada, kan? Tapi pasal payah dah, kan? Tak payah mana kalau dia ada. Tu dia mengajar, nanti tengok tak lama dia tak ada orang. Sungguh, kan? Dia mengajar sudah 3 minggu, tak ada sebab apa? Tak dia faham. Syekh Yasin sendiri berkata, Allah, aku tak ada jumpa orang alim macam ni. Alim sungguh. Dia bukan kata usuluddin, semua ilmu. Semua ilmu, kan? Dia punya kitab di rumah dia banyak. Guru saya tanya sebab apa kitab banyak sangat. Orang yang mengaji semua bagi ada wakaf dia. Sebab apa? Mengaji dia tanya-tanya nak jawab tadi, ambil dekat Padang, dia bagi dia Padang, ambil kat Padang, tak payah mengaji. Mengaji banyak. Dia kata mengaji ni cukup takat 4 biji dia sehari. Jangan banyak. Mengaji banyak dia tahu bohong. Bohong dia tahu mengaji banyak-banyak ni. Masa bila orang dulu dia mengaji, dia nak kalau mengaji dia nak faham sekarang. Dia nak faham sekarang, dia bukan nak nantilah. Kan? Kita mengaji nanti peksa. Tak, dia nak faham sekarang. Dia kata kalau kamu mengaji 10 ilmu, bohong kamu boleh faham. Kena 4 saja. Lebih pada tu bohong dia. Kena 4 ilmu saja kena mengaji sehari. Sehari bagi. Itu tu ubadat hari-hari dia mengajar di masjid, di rumah dia di Masjid Haram 4 biji je. Lepas tu anak murid yang mengaji kat dia, dia nak mengaji pada guru lain, lalu bawa rumah dia kena bawa soal kitab. Lalu dalam baju. Jangan bila puasa ni kata apa? Mengaji kat aku 4 biji lah. Lebih pada tu bohong dah mengaji dia tak. Bohong dah. Dia kata bohong dah. Mengaji banyak bohong. Sampai masa bila mu nak bertemu talaah dia. Masa bila kamu nak rujuk, nak murajaah balik kitab kau. Ilmu yang kamu mengaji. Sebab dia mengaji mendalam. Orang dulu mengaji. Ada ceritanya. Sampai kitab kawan daripada Kelantan. Kitab mengaji Masjid Haram ni, mana orang Melayu masa di Masjid Haram mengaji guru banyak di kawasan di Masjid Haram. Bila waktu semayang masa tu baru jumpa. Dia bila Kelantan ke Kedah masa tu baru jumpa. Lepas semayang hilang. Kawan daripada Kelantan ni berdebung tak seketun kitab. Tanggung ni pas mengaji berdebung. Dia tak dia berhijab tu. Oi, mu mengaji banyak. Aku dah putih aku banyak. Mengaji apa? Ashmuni. Tinggi dia tak. Dia kata dah mu mengaji banyak, aku nak tanya. Mu cuba Arab PMAD. Aku tak tahu Arab PMAD. Dia mengaji Ashmuni. Hak tu mu tanya Arab. Wah. Arab PMAD ni berat. Wah, Arab kata-kata. Dia kata PMAD ni mabni ka mu'rab. Mabni ka mu'rab. Mabni. Kenapa kamu Arab? Dia. Kenapa kamu Arab? Kamu di Arab tu panjang-panjang sampai 10 minit. Saya tambahlah. Di Arab kenapa panjang-panjang? PMAD ni mabni bukan mu'rab. Bila mabni dia tak kena Arab. Mabni tak kena Arab. Ni orang mengaji tata bahasa Arab dia faham. Tapi tu apa? Aku tak tahu. Ambil kat pada aku tak orang mengaji. Balik ke Kelantan, kitab tu banyak ni. Sebab tu orang mengaji tak kena. Mengaji tak kena cara. Jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim ma jumi'a bil waw wan nun. Itu kalau kita mengaji tata bahasa Arab. Jamak muzakkar salim, jamak yang dijamakkan dengan waw dan nun. Kamu kata jamak muzakkar salim, bila sebut jamak muzakkar salim mesti ada waw dan nun. Bila kamu kata jamak muzakkar salim menerima waw dan nun,
Dia panggil tikrar. Berulang-ulang aku cakap. Kalau kita kata muslimun tu jamak zakat salim, waw nun. Bila kita kata jamak zakat salim menerima waw dan nun, jadi muslimuna, muslimununa. Jadi begitu lah, betul. Jamak muannas salim apa dia? Jamak yang menerima alif dan ta. Kita nak tahu jamak muannas salim alif dan ta muslimatun. Lalu kita kata jamak muannas salim jamak yang menerima alif dan ta. Kalau terima alif dan ta muslimatun, muslimatatun. Tunggu pada N sampai tahu tu. Cukup alif. Kalau ngaji nahu, cara dia lain pula. Jangan panggil saya. Tu dia kena mengaji kat lain. Mengaji nahu saja. Tak tahu wasak dia saja. Cukup hebat. Dia panggil si bawai. Tunggu pada N. Jadi orang yang alim di sini, sungguhlah. Kalau kita hafal bukan dalam tata bahasa Arab pun, ma jumi'a bil alif wa ta itu jamak salim. Jamak muzakkar salim ma jumi'a bil waw wan nun. Memang kita sedap kalau kita hafal. Mari dia doa lagi. Takkan jamak muzakkar salim ni waw dan nun, jamak salim tu dah waw dan nun dah. Kalau tidak waw nun bukan jamak muzakkar salim. Lima waw dan nun pula jadi berulang-ulang. Kalau macam tu sikit yang sebenarnya kena dah dia ni sebut. Tapi bila mari dengan Tok Syekh Ismail, Allah aku tak hati. Aku tak hati habis. Mulut Arab apa ni? Arab apa? Kenapa Arab panjang-panjang? Ja'a tu apa dia? Dia Arab Ja'a punya panjang, kan? Ja'a tu PMAD, mabni, PMAD mabni. Bukan murab, kalau bukan murab bukan Arab. Tu dia. Hak ni nak tanya tak boleh, tu mahal tu. Tanya dia nak tanya ustaz apa dia? Tak boleh, mahal. Hak tu nanti lama sikit pun saya abang. Saya mengajar ni kat Tugu Haji Rahman Gua Payang. Masa saya duduk mengaji di Pondok Kendang, dia mengajar orang baru mengaji. Orang baru mengaji memang nak mengaji mata Ajurumiyah, memang nak mengaji semua. Tengok saya duduk. Dia tengok saya duduk. Bila dia tengok saya duduk, saya ni reti sisi dah. Bila dia tengok dia nak raih saya, dia tak jaga. Nahu pada N. Bila dia sebut nahu pada N, saya duduk buat sampai Patani. Sampai di Patani saya bawa. Di Patani ni, kalau pelajar Patani, kalau nahu ni kepala Alfiah ni, gedung. Pandai semua. Kalau orang ngaji Patani, nahu soraknya apa main? Arab kalau. Nahu sorak. Cukup pandai. Saya bawa ni ya. Ni, PMAD, kan? Ni, saya buat satu dua ni ya. Di Patani, hak Quran dalam mari sebut. Saya tanya sekali nak jawab tadi. Nak jawab tadi. Hak alim lah. Saya tanya dia PMAD lagu mana nak Arab. Dia kata wa i'rabu kata PMAD Arab apa. Dia nak jawab tadi. Saya ada 1-2 poin. Nak perubah ni hak yang alim di Patani. Tu nanti. Tak ada cerita lagi. Banyak lagi. Itu nak kata hebat dia.